Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Untuk video kali ini saya nak tunjukkan kepada korang semua satu game yang sangat tersohor satu game yang sangat tersohor yang telah dimainkan oleh seorang legenda yang juga sangat tersohor yang diberi nama Alexander Alekhine. Baik, Alexander Alekhine, saya rasa semua orang pernah dengar nama ni Dia merupakan seorang legenda catur dan dia sebenarnya merupakan bekas juara dunia yang keempat selepas Jose Raul Capablanca. Alexander telah dilahirkan di Rusia sebelum beliau berpindah ke Perancis dan meneruskan karier caturnya di sana. Sememangnya merupakan seorang grandmaster yang sangat terkenal dengan kebolehannya untuk membuat taktik-taktik yang sangat mendalam dan sangat tepat Dan dalam game ni saya akan tunjukkan satu puzzle catur yang sangat-sangat tersohor dan sangat hebat. Jadi lawannya pula kat sini yang bernama Alan Fletcher. Alan Fletcher merupakan seorang pencatur yang kuat dari New Zealand. Dia juga merupakan seorang penghijrah di mana dia telah berhijrah dari England ke New Zealand pada awal tahun 1920-an. Baik, jadi game ni telah dimainkan pada tahun 1928 di sebuah pertandingan di England di London. Jadi kat sini putih telah dimainkan oleh Alexander Alekhine, manakala hitam pula dimainkan oleh Alan Fletcher. Jom kita tengok game ni. Dimulakan dengan naik ke F3. Kita ada naik ke F6, C4 English opening daripada Alekhine, C5, D4 dan seterusnya gerakan naik ke C6. Ini merupakan satu gerakan provokasi oleh Fletcher. Dia ingin Alekhine untuk memainkan D5 supaya petak hitam menjadi lebih lemah kat situ. Jadi itulah apa yang Alekhine mainkan, iaitu D5 dan naik kembali ke B8. Kita tengok kat sini idea Fletcher telah menyebabkan dia hilang tempo dengan gerakan naiknya kat situ. Game diteruskan dengan naik ke C3. Kita ada D6, G3 bersedia untuk membuat fianchetto kat situ. Hitam juga membuat G6, Bishop G2, Bishop G7 dan kedua-dua pemain membuat castling. Kat sini kita ada putih Bishop ke F4, H6, seterusnya Queen ke D2 dengan idea untuk Bishop makan pawn D, H6 menambahkan serangannya kat situ. Jadi King ke H7 mengawal pawn di H6. Permainan diteruskan dengan E4 dan di posisi ini kalau kita tengok ini memihak kepada putih sedikit sebanyak sebabnya putih mempunyai piece-piece yang sangat aktif. Semua piece-nya telah pun keluar dan bersedia untuk menyerang. Kita ada naik ke H5 menyerang Bishop di F4, Bishop lari ke E3 dan seterusnya naik D7. Alekhine Rook A ke E1. Kita ada Rook B8. Ini merupakan gerakan yang biasa dilakukan dengan idea untuk meluaskan kawasannya di sebelah Queen side dan seterusnya membuat serang balas. Kat sini kalau kita tengok putih bersedia untuk menyerang di sebelah King side, manakala hitam pula bersedia untuk menyerang di sebelah Queen side. Jadi putih meneruskan game ni dengan naik ke H4. Kita ada naik D ke F6 dan ini merupakan satu gerakan yang tak bagus yang telah dimainkan oleh hitam. Gerakan naik ke E5 merupakan satu gerakan yang lebih bagus yang boleh dibuat oleh hitam kat sini. Baik, jadi kat sini hitam mencuba untuk meletakkan naiknya ke G4. Tetapi Alekhine telah membuat satu gerakan yang bagus kat sini iaitu H3, tidak membenarkan naik melompat ke G4 dan pada masa yang sama dia ingin menolak pawn ke G4, membunuh naik di H5 yang terperangkap kat sini. Oleh sebab itu, Fletcher mengenal pasti ancaman ni dan dia terpaksa mengalihkan naiknya yang berada di F6. Jadi dia menggerakkan naik tersebut ke G8. Ini merupakan satu lagi gerakan yang pasif yang sangat pasif oleh hitam. Naik kembali ke rank 8 kat situ. Kita ada G4 menyerang naik, naik terpaksa kembali ke F6 dan seterusnya F4. Kalau kita tengok kat sini, di posisi ni Alekhine mempunyai kawasan yang sangat luas di sebelah King dan gerakan-gerakan seperti E4,
F5 akan datang nanti untuk menyerang king tersebut. Hitam membalas dengan E6. Kita ada knight ke F3 mengembalikan knight tersebut. Pawn makan pawn, C makan pawn D. Dan sini kita nampak bahawa Al-Khain bersedia untuk tolak pawn ke D5, mengukuhkan lagi serangan di petak tengah. Hitam B5 mencuba untuk membuat serangan balas kat sini dan kita ada E5 menyerang knight. B4 juga menyerang knight dan putih melarikan knightnya ke D1. Knight masuk ke E4 menyerang queen, queen ke D3 menyerang knight dan seterusnya kita ada pawn ke F5. Kat sini putih boleh memilih untuk membuat on position dengan pawn E memakan pawn D, F6. Kalau knight G makan pawn tersebut, kita ada knight ke H4 membuka ancaman bishop di G2 ni menyerang knight di E4 kat situ, dan pada masa yang sama knight di H4 boleh menyerang pawn di G6. Ini juga merupakan satu posisi di mana saya rasa putih mempunyai kelebihan kat sini. Namun Al-Khain memilih untuk tidak masuk dalam variasi ni. Di posisi ni dia memilih untuk mengekalkan pawnnya di petak tengah dengan gerakan pawn ke E6. Gerakan ni membuatkan posisi hitam menjadi sedikit lemas kat situ, sedikit krem. Kalau kita tengok bishop di C8 ni masih lagi tak keluar dan tak mempunyai tempat yang bagus kat situ. Dan pawn di E6 ni merupakan satu pawn yang sangat-sangat cantik. Jadi kat sini hitam telah mainkan queen ke A5 mencuba menyerang pawn di A2 kat situ. Dan pada masa yang sama membuat ancaman untuk bishop datang ke A6 dan seterusnya menyerang queen dan juga rook di F1 kat situ. Kat sini pawn G makan F5 telah dimainkan. Sememangnya bishop belum dapat datang ke A6 sebab queen boleh makan knight di E4 kat situ. Jadi hitam pawn G makan F5. Kalau korang perasan kat sini, idea hitam untuk datang bishop ke A6 ni merupakan satu idea yang sangat bahaya. Jadi, adakah ini merupakan satu kesilapan? Jadi, apakah gerakan yang telah Al-Khain lakukan kat sini untuk meloloskan diri daripada ancaman tersebut? Korang boleh pause video ni dan cari gerakan tersebut. Knight H4. Ini merupakan satu gerakan yang mengejutkan. Apakah yang berlaku kat sini? Adakah Al-Khain membenarkan lawannya untuk datang bishop ke A6 dan seterusnya menyerang queen dan juga rook kat situ? Dan itulah apa yang hitam telah lakukan. Bishop ke A6 menyerang queen. Dan di saat ini Al-Khain telah membuat satu gerakan menakjubkan yang sedikit sebanyak menjelaskan gerakan knight ke H4 yang telah dilakukan sebelum ini. Baik, jadi di posisi ni korang boleh pause video ni dan cari gerakan yang ingin dibuat oleh Al-Khain kat sini. Queen makan knight di E4. Apakah yang berlaku? Gerakan yang sangat menakjubkan, membuat sacrifice queen, membuat satu pengorbanan queen kat situ. Kalau kita tengok kat sini, idea yang ingin dilakukan oleh Al-Khain di sini ialah untuk menggunakan dia punya bishop dan juga knight untuk membuat serangan ke arah king. Adakah ini berjaya? Itulah persoalan yang korang kena fikirkan di rumah. Baik, jadi kat sini kalau bishop makan rook di F1, Al-Khain boleh meneruskan ancamannya dengan rook makan bishop tersebut. Dan kita tengok kat sini ancaman bishop untuk datang ke E4 masih lagi diperbaharui. Jadi dalam posisi ini hitam telah memutuskan untuk makan queen tersebut. Pawn makan queen E4. Dan kita ada bishop makan E4 check. King lari ke H8. Dan di posisi inilah satu puzzle yang sangat tersohor, yang sangat hebat, yang sangat menakjubkan telah dilahirkan. Sekali lagi korang boleh pause video ni dan cari penyelesaian kepada puzzle ni. Adakah korang menjumpai jawapannya? Kat sini putih boleh melakukan checkmate 5 langkah dengan gerakan pertama knight ke G6. Tak ada apa yang hitam boleh lakukan kecuali king ke H7. Kita ada knight makan rook F8 menghilangkan satu pengawal yang mengawal fail F kat situ. King terpaksa kembali ke H8. Knight sekali lagi kembali ke G6. Hitam king H7 dan kat sini Al-Khain mendapati bahawa
petak di F7 ni merupakan satu petak yang sangat sesuai untuk dihuni oleh naiknya, dan dia telah melakukan gerakan naik ke E5, membuat open check, king terpaksa ke H8 dan seterusnya naik ke F7, checkmate. Satu puzzle yang sangat menakjubkan, kombinasi bishop dan knight yang cantik kat situ. Kalau kita tengok king hitam di H8 ni, ia merupakan satu king yang sangat sedih, sangat kesian kepada king ni, sebab ianya tak mempunyai tempat untuk melarikan diri, hanya H7 dan H8. Sememangnya seorang king yang menyedihkan, boleh dijadikan buku cerita, king yang bersedih. Okey, jadi ini merupakan satu puzzle yang sangat tersohor, yang sangat famous, di mana ianya menunjukkan kebolehan Alekhine untuk membuat taktik-taktik yang sangat hebat kat sini. Baik, jadi saya rasa itu saja. Sememangnya satu game yang sangat menarik. Banyak yang boleh dipelajari daripada game ni, terutamanya dengan cara bagaimana untuk membuat serangan. Baik, jadi itu saja. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.